Salam sejahtera. Apakah ini ialah penghujung kepada kemenangan Nurul Izzah Anwar? Apa yang bakal berlaku kepada Nurul Izzah Anwar selepas ini? Menurut ulasan ini, adakah Nurul Izzah akan dilantik pula menjadi senator, menteri, atau menteri besar? Wow. Kalau betullah Nurul Izzah Anwar akan dilantik menjadi menteri besar, di manakah negeri yang akan ditawarkan kepada beliau? Saya rasa kalau itu berlaku, kalaulah Nurul Izzah ditawarkan menjadi menteri besar, ini akan lebih memanaskan lagi keadaan. Dan pastinya, ianya tidaklah baik untuk parti PKR. Perlu difikirkan sedalam-dalamnya oleh Anwar Ibrahim untuk membuat keputusan sebegitu. Karena ia bukan saja lebih mengeruhkan, bahkan akan menambahkan masalah kepada PKR. Jalan berliku mula terjadi buat Nurul Izzah Anwar. Pemilihan PKR sudah berakhir, akan tetapi barisan kepimpinan baru parti itu terutamanya timbalan presiden bakal menghadapi pelbagai cabaran. Selain terus berdepan dengan kritikan dan label nepotisme. Akan tetapi, antara cabaran terbesar Nurul Izzah Anwar untuk memegang jawatan timbalan presiden PKR adalah kerana tidak mempunyai pengalaman sebagai pentadbir berbanding rakan pimpinan kanan yang lain. Selain bapaknya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, naib-naib presiden dan sebahagian daripada anggota majlis pimpinan pusat PKR terdiri daripada menteri besar, menteri dan timbalan menteri. Contohnya, Amiruddin Syari merupakan Menteri Besar Selangor. Ramanan Ramakrishnan adalah timbalan menteri. Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan Chang Lih Kang juga merupakan seorang menteri. Untuk memimpin satu parti yang ramai yang lebih berpengalaman daripada dia ada satu gap yang harus berusaha untuk beliau kejar. Pentadbiran tanpa pengalaman risiko Nurul Izzah. Bagi saya sekiranya dia memikul jawatan itu, itulah usaha yang harus dibuat oleh Nurul Izzah. Kata bekas naib presiden PKR Chua Tin Chang dalam satu wawancara bersama The Tiger Show podcast baru-baru ini. Menurut Chua, yang popular dengan gelaran Tian Chua, banyak yang perlu dipelajari oleh Nurul Izzah yang pernah menjadi ahli parlimen selama 3 penggal. Nurul Izzah tidak pernah memegang jawatan pentadbir. Dia tidak pernah dalam negeri, kerajaan negeri. Tidak pernah dalam kerajaan pusat. Yang ada beberapa jawatan yang bersifat penasihat. Katanya yang juga merupakan antara pengasas PKR. Apa yang harus beliau lakukan? Nurul Izzah boleh sahaja dilantik sebagai senator dan kemudiannya menjadi anggota kabinet yang dipimpin oleh ayahnya. Akan tetapi ia tidak akan menyurutkan kritikan tentang nepotisme. Perlu langkah kajang versi baru. Ini akan mengganggu Nurul Izzah untuk berperanan dan membuktikan potensinya sebagai seorang pemimpin dan pentadbir yang baik. Kerana bapaknya Perdana Menteri dan beliau seorang menteri, maka adalah lebih baik jika bekas ahli Parlimen Permatang Pauh itu memulakan pengalaman sebagai pentadbir di peringkat negeri terlebih dahulu. Apatah lagi PKR kini menguasai 2 negeri iaitu Selangor dan Negeri Sembilan, dan kedua-dua menteri besar juga merupakan ahli parlimen yang boleh dibawa ke kabinet pada bila-bila masa tanpa sebarang masalah. Sesuatu seperti langkah kajang perlu dilakukan segera bagi merealisasikan perkara ini, dan kerusi-kerusi selamat Pakatan Harapan boleh dikosongkan
bagi memberi laluan kepada timbalan Presiden PKR yang baru untuk bertanding dan menang. Dan selepas menang dan memimpin salah satu negeri ini, barulah Nurul Izzah boleh membuktikan sama ada apa yang dikatakan oleh pengkritik-pengkritiknya sebelum ini benar atau salah. Bagi saya, Nurul Izzah kena buktikan bahwa dia ada pandangan atau pendirian berbeza dengan ayah dia. Dan dia mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada ayah dia. Itu saya rasa masa akan buktikan, kata Chua. Masa depan Nurul Izzah sudah pasti. Ada yang akan bertanya, mengapa tidak tunggu sahaja pilihan raya akan datang? Kerana pada ketika itu Anwar mempunyai kuasa penuh dan perlu dimanfaatkan pada ketika jika tidak memanfaatkannya pun akan tetap dikatakan nepotisme. Dan sebaik sahaja Parlimen, Dewan Negeri dan Dewan Undangan Negeri dibubarkan, semua pihak yang bertanding mempunyai peluang untuk menang dan boleh jadi pada ketika itu orang lain yang menang. Ditulis oleh Amin Iskandar, merupakan host The Tiger Show podcast, selain pernah bertugas dengan beberapa syarikat media. Saudara-saudara sekalian, bagaimana pula pendapat Anda tentang isu kali ini? Benarkah Nurul Izzah akan dilantik jadi Menteri Besar yang baru? Persoalan besar, negeri apa yang akan diberikan kepada Nurul Izzah? Takkanlah Aminuddin Syari pula yang akan diberikan? Atau takkanlah pula Menteri Besar Negeri Sembilan pula yang memberikan laluan kepada Nurul Izzah? Kita pun tak tahulah bagaimana percaturan politiknya. Sila tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa keputusan terkini Rafizi berkait dengan keputusan dan janji beliau? Janjilah kesediaan beliau untuk meletak jawatan jika kalah dalam pilihan raya PKR. Apabila beliau kalah di dalam timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Menjadi persoalan netizen ialah bila agak-agaknya Rafizi akan letak jawatan. Tapi kita tolak belakang itu kerana sebenarnya bukan ahli PKR yang mahu Rafizi letak jawatan, tapi para penyokong PN walaun. Mereka lah yang terhege-hege nak mahu Rafizi letak jawatan. Berita buruknya petang ini ialah Rafizi belum dan tak akan letak jawatan lagi. Jadi, tak apalah apapun mereka cakap terhadap Rafizi, itu keputusan Rafizi. Apapun yang mereka cakap, tiada kepentingan untuk PKR. Yang ada kepentingan untuk PKR ialah keputusan Rafizi. Bukan mengikut telunjuk walaun, bukan mengikut telunjuk pembangkang. Pedulikanlah mereka di sana, kata sebahagian netizen penyokong Rafizi. Hari ini, mata tertumpu kepada Rafizi. Apabila Rafizi bukan sekadar tidak letak jawatan, bukan sekadar mengecewakan para pembangkang, bukan sekadar mengecewakan walaun yang terhege-hege menuntut Rafizi letak jawatan, yang aku hairan tahlah. Walaun pula yang terhege-hege nak menuntut letak jawatannya Rafizi. Kalau Rafizi letak jawatan, apa pula kaitan mereka dengan Rafizi? Paling-paling yang mereka suka ialah berlaku ketidakstabilan dalam PKR. Jadi sangatlah mustahak untuk Rafizi mengetahui perkara tersebut. Jangan dilayan permintaan orang yang tiada kaitan dengan mati hidup sebuah parti tersebut. Kalau mengikut telunjuk pembangkang ataupun walaun yang terhege-hege nak menuntut, terlompat-lompat nak menuntut Rafizi letak jawatan itu, yang akan menanggung musibah, yang akan menanggung masalah ialah parti PKR itu sendiri. Hari ini Rafizi hadir. Kehadiran Rafizi, curi tumpuan, terus berkhidmat sebagai Menteri Ekonomi. Ya, itu dia. Rafizi bukan sekadar kuat, tapi dia teruskan tanggung jawab sebagai Menteri Ekonomi. Ada netizen dan rakyat Malaysia mendoakan supaya Rafizi kembali pulih semula
Yang lalu sudah lalu, yang baru biar dihadap, kata mereka. Hari ini, di sebalik spekulasi peletakan jawatan daripada kabinet selepas pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Rafidi Ramli dilihat tenang hadir menjalankan tugas di sidang kemuncak ASEAN ke-46 di pusat KLCC di sini pada Selasa. Menteri Ekonomi itu dilihat menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMPEAJA ke-16 yang bermula pada jam 8 pagi tadi. Rafizi menyertai sidang kemuncak itu yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebaik tiba, beliau dilihat berjabat tangan dengan Anwar dan delegasi ASEAN yang lain. Pemimpin lain yang hadir termasuk Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Para pemimpin kemudian bergambar bersama sebelum sidang kemuncak bermula, dan Anwar dilihat berdiri di sebelah Marcos dan Prabowo, manakala Rafizi berdiri di sebelah Setiausaha Agung ASEAN Dr. Koh Kim Hon. Marcos kemudian menyampaikan ucapan pembukaan sebelum sesi tertutup bermula. Hari kedua sidang kemuncak ASEAN akan menyaksikan sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC yang kedua dan sidang kemuncak sulung ASEAN GCC China berlangsung. Pada 10 Mei lalu, Rafizi menyatakan kesediaannya untuk melepaskan jawatan dalam kabinet sekiranya gagal mempertahankan jawatan sebagai timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti yang berlangsung pada 24 Mei. Rafizi berkata beliau akan kembali menjadi pemimpin di peringkat akar umbi dan berkempen secara intensif untuk parti. Ahli Parlimen Pandan itu tewas kepada Nurul Izzah Anwar bagi jawatan timbalan Presiden PKR dalam pemilihan parti tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.